Perubahan waktu siang mencecahi malam saling melengkapi adab fenomena alam. Rahsia ketuhanan secara halus menghubungkan serta menembusi pemikiran indera akal jika kita mahu merungkai firasatnya. Antaranya, hakikat sinar Islam terpancar gemilang walau cabarannya terpaksa merentasi lautan luas. Kembara kru jejak Rasul seterusnya menjejaki Kepulauan Maldives, jauhnya ribuan kilometer, letaknya di tengah samudera semata-mata untuk menyelami hakikat ini. Cahaya matahari pagi melakari keindahan sebuah pulau. Kebeningan Maldives mendamaikan tidak terusik. Penghuni Malay, kota ibu negeri Maldives, mengorak langkah menuju destinasi melunasi urusan seharian. Sempat kami rakamkan kehadiran kereta nasional Proton Wira kini menjadi kenderaan rasmi kerajaan Maldives. Kepulauan Maldives dihuni 230,000 penduduk, 100% rakyatnya menganuti Islam. Perjalanan merentasi lautan Hindi dari Kuala Lumpur ke Maldives menjangkau lebih 3,000 km. Kedudukan Maldives sejauh 670 km ke arah barat daya dan selatan jiran-jirannya India dan Sri Lanka membuatkan cara hidup dan suasana ketiga-tiga negara tidak berbeza. Hanya Maldives adalah negara Islam mutlak. Dakwah Abu Barakat Al-Balbari dari Maghribi meresapi nurani penduduk sejak 1153 ternyata kukuh menyuburi bumi Maldives. Pengalaman menjadi catatan hidup. Peristiwa pahit terungkap sebagai pedoman berguna. Detik-detik manis pula tersingkap apabila misi terlaksana. Di tengah-tengah kota Malay, kami singgah di Masjid Sultan Muhammad Takurufanu Al-Azam. Reka bentuknya sama seperti Masjid Abu Bakar As-Siddiq di Bangsar Kuala Lumpur. Masjid ini satu-satunya institusi keilmuan menjadi rujukan rasmi hal-hal keagamaan. Malahan, masjid moden ini turut dikunjungi pelancong luar. Pengajian Al-Quran digerakkan secara sistematik bagi memastikan generasi mudanya mahir membaca dan mendalami intipati Al-Quran. Diasaskan pada 11 November 1982 oleh Sultan Muhammad Takurufanu, juga dikenali sebagai pahlawan terbilang berjuang menegakkan jihad Islam di seluruh gugusan Kepulauan Maldives. Jasanya mengusir tentera Portugis daripada menjajahi Maldives membuka ruang penyebaran Islam tanpa halangan.
Perspektif tulisan khat, hiasan lampu dan ukiran dinding adalah secuit keindahan ilham hasil perjuangan Takurufano secara berterusan selama 12 tahun. Maldives yang dahulunya ketika dikunjungi pedagang Arab dalam perjalanan mereka ke China adalah pulau terpencil di bawah dinasti Somavansa, kini berubah pesat menerima kemajuan. Masjid Takurufano sejak 16 tahun lalu melambangkan kemodenan Maldives. We believe that Islam is the only religion which is a total, complete way of life. That is why from the very beginning our Maldivian brothers and sisters have adopted this religion very firmly, and from the time we became Muslims, we are very strictly following this religion. Pengembara Marco Polo pernah menggelar pulau-pulau Maldives sebagai kalungan bunga Indis kerana keindahannya menggamit perasaan. Sejarah mencatatkan bahawa Raja Devemi Kalaminja daripada dinasti Timuge memeluk Islam lalu menukar nama kepada Sultan Muhammad bin Abdullah. Antara kurun ke-12 hingga kurun ke-14 Masehi, Baginda Sultan Muhammad mengembangkan syiar Islam di sekitar gugusan pulau-pulau atau atol yang berserakan di tengah lautan Hindi. Kini semua penghuni atol beragama Islam. Dahulunya, penduduk pulau beragama Buddha berdasarkan penemuan tinggalan kuil di beberapa pulau. Ketika era awal pemerintahan Islam, Maldives diungguli dinasti Somavansa atau Malay selama 169 tahun sebelum diambil alih dinasti Veru Umaru, Hilali, Ishtu, Diamigili, Moplas dan dinasti Hurage sehingga Maldives menjadi republik pada 1968. Pulau Hinmafushi, 30 km dari Malay kami kunjungi untuk menyingkap hidayah Islam di kalangan penduduknya. Pakai bapak kian itu Ibrahim. Dan mihar miskina ni. Mi mama ku na. All majority the society here all are Muslims. All. Huriha masa Muslim dah. Muslim, all the Muslims. See how many mosques you can get there? Kita miskin mere shugure. Mas nama mahagos in table. Fatimah Ibrahim, ibu 6 anak ini menjambut kami mesra. Anak jati pulau ini bersama suaminya, buruh binaan, tidak pernah mengimbau sejarah kedatangan Islam di sini. Safina, Then Zulfa, Zulfa and then the twins. Zuna, Zumna and then the fourth. Asfag, Asfaq and then Ishag, Ishaq and then Mariang Inas, Maria Inas and then Denimuni. Aku tu. Bagaimanapun, revolusi massa tidak pernah memudarkan fakta sejarah lelaki tua berusia 79 tahun ini. Haji Yusuf Ahmad, juga Imam Surau, amat memahami betapa sukar cabaran ditumpuhi pendakwah untuk menyampaikan ajaran Islam di pulau-pulau yang merangkumi kawasan seluas 90,000 km persegi. Haji Yusuf masih ingat bagaimana penjajah Portugis yang cuba menukar akidah penduduk pulau telah ditentang hebat pahlawan 3 saudara Muhammad, Ali dan Hasan yang berpusat di atol Utim. Semangat pahlawan Islam Maldives telah mengilhamkan keinginan dan kejayaannya merintasi lautan untuk sampai di Mekah menunaikan haji kira-kira 15 tahun lalu. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Kehadiran Haji Yusuf di kalangan masyarakat Pulau Himafushi mengungkapi dedikasi dan kewarakan umat Islam yang jiwanya bangkit sebagai hamba Allah setia.
Kembara kami seterusnya, Pulau Kashidu, 2 jam perjalanan menaiki bot laju. Laut lepas bergelora tidak pernah menghalang nelayan keluar mencari rezeki. Malahan usaha penangkapan ikan menjadi industri utama. Kashidu terletak di utara Malay, bersebelahan ratusan pulau-pulau kecil lain di tengah lautan Hindi telah menerima hidayah Islam lebih 500 tahun lampau. Kami sampai di pantai Pulau Kashidu ketika hujan gerimis. Angin bertiup kencang, sedikit pun tidak menjejaskan keindahan panorama pulau. Malahan, aktiviti harian diteruskan. Dipercayai bahawa bangsa Aryan adalah masyarakat pertama menduduki kepulauan Maldives. Kini masyarakat Maldives dilihat berbilang suku tetapi memiliki satu akidah: hidup dalam keharmonian. Penduduk Kashidu seramai 1,700 orang mempunyai cara hidup tersendiri. Pulau dan lautan saling melengkapi mencerna erti nikmat kehidupan. Pulau, ruang yang menggerakkan nurani insan beribadah, manakala lautan, medan limpahan rezeki kurniaan Tuhan kepada insan. Kehadiran kami disambut baik bagai saudara. Menjelang senja, kami dibawa menjejaki tapak arkeologi tinggalan bekas binaan terletak di selatan pulau. Di sini dulunya belukar tebal ditumbuhi pokok rimbun menyimpan warisan sebelum ketibaan Nur Ilahi. Walaupun binaan asas telah runtuh ditelan usia, tinggalan batu-batu ini adalah struktur tiang-tiang bangunan sebuah tempat ibadah masyarakat tempatan. Lubang ini dipercayai perigi kegunaan penghuni dan pengunjung kuil. Hakikatnya, suasana dan tinggalan binaan ini terjalin sebagai ritual alam yang berupaya menggalur 1001 misteri. Rupa-rupanya pada saat kami gairah merakam visual, cuaca bertukar buruk. Ombak samudera menggunung tinggi setelah ribut bertiup kencang. Kami mengambil keputusan untuk bermalam selais pinggang di Pulau Kashidu. Keputusan kami disambut baik penduduk kampung, tempat tinggal dan makanan disediakan. Sementara menantikan dini hari, kami sempat singgah di sebuah sekolah rendah menjalani sesi pembelajaran pada waktu malam. Suasana ini amat asing pada kami. Tenaga pengajar didatangkan dari India dan Sri Lanka. Malahan guru besar sekolah, Abdullah Omar, pernah menjalani kursus perguruan di Maktab Perguruan Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Masjid Nikmat, satu-satunya rumah Allah di Kashidu. Saban malam, kedengaran bacaan Al-Quran secara beramai-ramai setiap kali selesai solat maghrib. Halakah pembacaan Al-Quran ini diketuai Imam Adam Salim. Rabbul Izzah, tempat mereka mengadu, memohon keberkatan dan perlindungan. Di sini, interaksi komunikasi kemasyarakatan diasaskan oleh ukhuwah persaudaraan Islam sejati. Keesokan paginya, seawal pukul 5 pagi, kami bersiap untuk pulang ke Malay. Hati tetap resah kalau cuaca laut masih berbahaya. Namun, tiada pilihan lain. Kami harus segera pulang ke Malay kerana penerbangan ke destinasi India telah ditempah. Ternyata kami terpaksa berdepan dengan dugaan pertama misi jejak Rasul, merintasi lautan bergelora dan ribut melanda kencang. Ombak mencecah ketinggian 2 hingga 3 meter. Hanya doa dipanjatkan sebagai ikhtiar. Sedetik itu juga kami tidak dapat membayangkan bagaimana pendakwah Islam mengharungi laut ganas semata-mata untuk menyebar agama Allah. Segera terlintas di fikiran, apakah keputusan kami berlepas ke Pulau Kashidu sebagai tindakan tepat?
atau takdir telah menentukan kami untuk menginsafi bahawa kehidupan ini ketentuannya milik Allah. Kita hanyalah insan pasrah. Pengalaman di Kasido cukup meninggalkan kesan. Lega kerana akhirnya kami sampai ke destinasi Malé. Bersyukur kerana kami selamat. Jalan Violet Magu popular di kalangan penduduk Malay. Di sini tersergam bangunan Sekolah Menengah Arab, pusat pengajian Arab moden dirintis kerajaan secara strategik. Abdul Rauf, tenaga pengajar, berbangga kerana sumbangannya amat bermakna ke arah mendokongi usaha penerapan ilmu Islam di kalangan generasi baru. Apa yang menarik, graduan Universiti Islam Antarabangsa dan lepasan kursus pengajian Al-Quran Pusat Islam Kuala Lumpur Ahmad Rashid turut berbakti di sini. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. Menjelang hari-hari terakhir di Maldives, kami singgah di Masjid Jami' Lama, digelar Masjid Khuruku Kiski. Diasaskan Sultan Ibrahim Iskandar, pahlawan Maldives yang menghalau lanun-lanun durjana pada 1656. Malahan mereka bentuk bangunan utama dan menara diilhamkan baginda sendiri, kemudiannya diubah suai 3 raja berbeza pada zaman berbeza. Masjid ini disempurnakan pembinaannya pada 1658. Bagi pengunjung luar, papan tanda hanya melangsungkan maklumat. Tetapi bagi mereka yang memahami, pasti kehadiran masjid tua ini menyentuhi degupan jantung kisah hidup Islam lampau Maldives. Deretan nisan bulat dan bujur ini membezakan kubur wanita dan lelaki. Apa yang unik tentang pemerintahan Islam Maldives ialah pulau ini pernah diperintah Sultanah Khadijah Rehendi pada 1342 hingga 1380. Manusia berlalu pergi, tetapi sejarah gemilang tetap dikenang. Kini jiwa dan pengamalan generasi muda Maldives terhadap Islam terdorong sebagai visi kehidupan baru. Masyarakatnya berbangga apabila pemuda seusia 20 tahun layak bergelar imam masjid. Adam Ibrahim Al-Hafiz 3 tahun berkhidmat sebagai imam muda. Di sini, Islam dihargai secara mutlak. Persoalan keagamaan mendasari pemikiran, cara kerja, gaya hidup, tindak tanduk dan semarak keimanan masyarakatnya. Di Maldives, kami menemui Haji Yusuf, Fatimah, Abdullah Omar, Adam Salim, Abdul Rauf, Ahmad Rashid dan Adam Ibrahim. Antara berjuta wajah yang mendokongi satu akidah, Islam.